Assalamualaikum and hi guys. Jadi kembali kita kepada rancangan MPOV Podcast untuk story anjuran UiTM Cawangan Melaka. Saya daripada Kampus Jasin, daripada diorang ni pun daripada Kampus Jasin. Tajuk kita pada hari ini sebenarnya adalah Agrotech, masa depan sinergi. Sebelum kita mulakan podcast kita yang betul-betul ni, saya nak tanya dululah, sinergi tu apa ya? Okay, sinergi tu adalah, maksud dia adalah kebersamaan di mana walaupun student kita berlainan kampus tapi kita nak adalah kebersamaan bersama-sama supaya UiTM Cawangan Melaka ni tak berpecah belah. Okay, faham, noted, thank you. Jadi sebelum kita mulakan persoalan-persoalan untuk anak-anak muda yang belajar FPA kat sini, kita perkenalkan diri dulu lah. Saya sebagai moderator, nama saya Hamzah bin Putra Syahtri, Sekretariat Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Melaka. Dan sebelah saya ni, Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nolian Ahmadi binti Muzaffar, selaku SUA MPP UiTM Cawangan Melaka dan daripada Kampus Jasin. Dan Assalamualaikum, saya Wan Ahmad Salahuddin Mewataman sebagai alumni Pelantas Eksekutif dan juga daripada Kampus Jasin. Assalamualaikum dan hai semua, nama diberi Syakira Lula Sirah binti Muhammad Nasir, merangkap Presiden bagi Sekretariat Mahasiswa Fakulti di Fakulti Perdagangan dan Agroteknologi ini, juga merupakan pelajar daripada Kampus Jasin. saya perasan satu yang kelainan daripada panel ujung sana. Syeki nama dia? Syeki. Saya dikenali sebagai Syeki juga di kampus. Orang Sabah Betul. Saya tu logat tu pekat betul lah. Tak apa. Okey. Apa? Dah makan Semua dah makan? Belum makan? Belum makan. Baru lepas habis main Jumaat, belum sempat. Habis ni dijamu aja. Boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Jadi. Baik. Tadi daripada Jasin ke sini perjalanan agak-agak berapa lama? Wih, lama jugalah tadi kita. Siapa yang lambat tadi? Rasanya yang kita jumpa dekat luar tadi tu yang lama je. Kalau ikutkan dari kampus kita boleh straight ke Alun Raja je. Siapa daripada luar tadi? Daripada luar tadi. Okey lah. Sorry lah. Okey, baik. Jadi tanpa kita mainkan masa, Fakulti Peladangan Agroteknologi. Kita dengar perladangan. Bunyi ladang ni bila orang dengar ladang auto orang ingat petani. Tapi betul ke kalau belajar peladangan ni memang ujung-ujung cucuk tanam pokok, uruskan ladang, itu je ke kerjanya? Boleh tahu pendapat daripada Wan namanya. Ya betul. Baju Pelantas Eksekutif. Betul, Okay. Pelantas Eksekutif. Okey, baik. Nama pun Peladangan Agroteknologi. Agroteknologi, kita dah dengar dah. Agroteknologi, memang kita menggunakan teknologi, bukan untuk bercocok tanam je. Teknologi apa tu? Agroteknologi kita macam merangkumi kepada semua berkaitan dengan peladangan. Macam maksud saya, ladang ni kita perlu kemahiran yang untuk student tertarik masuk kat kos ladang ni. Dia mudah katanya bila orang ingat ladang ni bercucuk tanam saja. Tapi kita as student yang belajar ni bukan cucuk tanam saja kita belajar. Kalau nak bercucuk tanam, kalau orang tua kata kan cucuk tanam tu kau campak je lah benih. Confirm tumbuhnya pokok ni. Tapi semua benda tu kau kena belajar. Semua benda tu bukan asasnya bercucuk tanam sajalah. Maksudnya macam tu. Tapi walaupun seiring dengan pembangunan teknologi sekarang, orang akan ingat peladangan ni masih dengan kaedah yang manual. Sedangkan dalam perkataan agroteknologi itu sendiri merangkumi perkataan teknologi di mana kita membangun seiring dengan pembangunan. Sebagai contohnya, kalau dulu kita membaca kita menggunakan haiwan, tapi sekarang pada masa sekarang kita ada mesin yang akan memudahkan segala pekerjaan petani-petani sekarang. Jadi dekat Kampus Jasin tu ada belajar bawa jentera lah? Ada juga. Disediakan. Tak pernah nampak pun? Ada. Awak tak tahu. Saya habis KL. Saya tak turun lah. Tapi memang ada lah jentera. Memang disediakan. Simpan dekat mana? Dekat UiTM Jasin memang disediakan store untuk simpan alatan-alatan ladang. Ini memang benda baru. Okay. Menarik. Cumanya antara subjek dalam kos, tak kisahlah diploma ke, degree ke, bagi antara korang semualah, apa yang banyak membantu dalam korang punya faham pemahaman dalam peladangan? Betul, bila belajar tu kan ada banyak subjek dan kos semua tu kan. Tapi antara banyak-banyak tu lah, kat mana subjek yang bila korang belajar tu dia macam klik dalam kepala otak, macam ni punya peladangan, lain punya daripada persepsi kita waktu dulu-dulu. Mula-mula saya masuk dalam UiTM Jasin,
saya dapat kos peladangan, mula mindset saya memang betul macam perspektif orang lain bercucuk tanam je. Bila kita masuk ambil kos tu, memang kita kita dapat belajar dalam tumbuhan ada apa, perlu apa. Macam bio ada belajar bio? Ada belajar banyak. Belajar bio. Kita belajar macam mana nak handle manusia ni bekerja. Apa human resource. Ya betul. Okay, baik. Menarik punya. Menarik. Okey, baik. So, seterusnya. Ada pandangan-pandangan orang ni. Macam soalan tadi dia kata bila masuk bercucuk tanam. Tapi bila belajar peladangan ni dekat sini, apa yang membezakan antara pelajar FPA dengan petani-petani biasa dekat sawah padi contohlah. Boleh saya tanya pendapat antara korang, mungkin mula daripada ni, saudari Amani. Pelajar FPA ni, mereka masuk belajar dekat UiTM lah, contoh UiTM. Mereka belajar, ambil diploma, ambil degree, ada yang sampai master, ada yang sampai PhD. Betul. Tapi diorang ni, apa yang membezakan diorang, ilmu pengetahuan diorang dengan petani-petani atau tukang pencucuk tanam yang di luar sana yang tak ambil kos peladangan ni. Mungkin dia ambil macam ni, dia terlibat dengan industri peladangan, tapi dia tak belajar secara formal macam korang belajar secara formal. Tapi macam korang ni memang integrated as a pelajar peladangan. Apa beza korang dengan petani-petani kat luar sana yang tak ada pembelajaran macam ni? Boleh Syakir? Kalau pendapat saya lah, perbezaan kami sebagai pelajar yang mempelajari subjek-subjek peladangan ini dengan petani-petani luar, kami tidak merendahkan petani-petani luar yang tidak mempunyai orang kata kualifikasi apa semua kan. Cumanya bila kita bergraduan daripada fakulti peladangan ini sendiri, orang akan lebih percaya yang pelajar ini lebih berkualifikasi dan lebih berpotensi untuk memajukan andai kata sebuah company. Bila sebuah company itu ada problem dari segi contoh, dari segi management untuk diorang agihkan pembagian baja semua, and then untuk diorang punya labor workers punya gaji, salary semua, and then semua tu memerlukan skill dalam pembelajaran silibus dalam diploma dan degree, di mana subjek human resource kalau tak silap. Kami belajar bagaimana kita mau handle pekerja, bagaimana kita deal dengan jika kita punya pekerja ada masalah dari segi undang-undang, akta, itu pun kita belajar semua. Betul, dari akta-akta undangnya dari segi perladangan punya pandangan lah kiranya. Diploma ada, degree pun ada. Saya kos agronomi. ET 222. Okay, agronomi. Wan macam ni pula? Bagi pandangan saya lah, berkaitan dengan apa tadi? Lupa pula. Perbezaan antara graduan FPA yang belajar secara formal lah, untuk memang khusus untuk peladangan ni, dengan petani-petani biasalah. Pandangan dia simple lah kita tengok. Memanglah betul. Bila kita belajar ni, orang yang masuk dekat ladang dia lebih tahu. Lagi expert berkaitan dengan ladang. Contoh misal kata baja. Macam mana nak handle apa semua masalah. Kita belajar kat UiTM ambil fakulti peladangan ni, kita tahu. Contoh misal kata kita pasal baja lah, senang. Pasal baja ni kadang-kadang certain pekerja ni bila kita kat dalam situasi bekerja. Certain pekerja bila kita tanya, contohlah nisbah baja perlu, pokok ni kurang apa. So kita belajar memang kita tahu. Tengok je pokok ni, kita tahu pokok ni perlukan apa. Memang disediakan. Kat situ belajar bio kan? Ya betul. Okay. Betul. Menarik. Seronok. Apa ni macam ni pula? Kalau daripada Amik sama je lah. Macam Sama je. semuanya. Yang tak ada idea kan sebenarnya. Semuanya. Kita tak naklah klasifikasikan dia as petani. Dia mudah katanya macam daripada petani ataupun daripada orang biasa sekalipun, kalau bercakap pasal ladang ni mostly kita selalu ambil remeh benda tu. Sedangkan kita walaupun graduan, macam mana nak cakap banyaklah info-info peladangan ni kadang-kadang orang tak ambil tahu. Contohnya, kita tahu bahawa kalau buah-buah dekat Cameron tu semuanya manis-manis. Kita makan dekat Cameron manis. Betul. Tapi bila kita bawa ke bawah, orang kata tak manis.
Tapi sebenarnya ada unsur-unsur apa hari tu kita belajar? Ada unsur-unsur yang menyebabkan dia punya gula tu berkurangan bila turun ke bawah. Jadinya itu Kira orang kata climate changes Antara antara ni juga kau belajar KFA ni. Ya, betul. Oi. Baru je belajar. Macam. kalau orang biasa dia akan cakap orang atas tipu ni, Ah. dendam ada air gula ni. Hmm. Tapi benda tu melibatkan bio ataupun memang ada dalam buah tu lah sebenarnya. Itulah ex graduan. Kalau kita ladang, kita dah tahu dah. Ni sebab ni. Mula pun kita tak tahu. Okey. Jadi Fakulti Peladangan Agroteknologi. Korang dah habis belajar ni. Biasa kerja jadi apa? So ni best ni. Saya ada main duit kan. Dah masuk kerjaya. Mungkin daripada Wan dulu lah. Saya tengok Wan ni baju dia cantik. Kalau sebagai lelaki lah, bila kita habis belajar berkaitan dengan peladangan ni, contoh macam saya habis daripada degree, memang target punya memang pergi kat assistant manager. Target kerja, skop kerja pergi ke assistant manager. Tapi boleh je kita apply dekat kawasan macam MPOB bahagian research. R&D semua tu lah. Betul. Kita bukan just ladang pergi ke ladang. Memang bersepak haluan untuk lepas kita habis belajar ni. Okay, sebagai salah satu contohnya juga dalam perladangan ni bila pelajar kita sudah bergraduan dan lepas daripada tamat belajar, mereka boleh apply untuk menjadi lab assistant ataupun lab researcher di mana benda tu tidak sepenuhnya kepada perladangan semata-mata. Kita akan belajar dekat lab tu macam contoh pasal tissue culture, plant tissue culture tu juga, and then dekat lab tu juga kita akan terdedah kepada pelbagai jenis chemical mixture. Jadi memang perladangan ni tidak sepenuhnya kepada bercucuk tanam dan bidangnya pun tidak tertutup kepada estate management orang kata. Dia macam mana boleh sampai melibatkan chemical semua ni? Apa jadi? Dia mudah Sebab- macam kita tahu, bila melibatkan pertanian atau peladangan ni, kita melibatkan juga food security. Betul. Food security. Itu adalah benda yang paling penting lah untuk kita jaga kita punya peladangan ni. Once kalau kita tak jaga food security ni, kita terpaksa bergantung dengan ekspor luar. Export. So Which kalau akan sebelum ni lagi lah. kita just bergantung pada benih. Itulah fungsinya apa yang Syeki cakap tu. Tak adalah macam peredaran zaman, sebelum ni tak guna telefon yang macam ni, sekarang macam ni. Segitulah. Tapi my point of view untuk untuk soalan tadi, kita tengok kat Malaysia ni there's too many peladangan. So orang-orang selalunya lah student ni dia risau. Kita tak dapat kerja. Pertanian ni bila kata pertanian ni memang susah lah nak dapat kerja. Lepas tu satu. Yang kedua, stigma yang menyatakan bila bekerja dalam ladang ni kita ada 3D. Faktor 3D. 3D tu apa? Dirty, dangerous, difficult. Jadi bekerja dalam ladang ni memang kita akan kotor lah. Kalau macam jadi assistant manager memang benda-benda kotor. Lepas tu nak kalau untuk berhadapan dengan pekerja asing susah, berat dan sebagainya. Jadinya rata-rata lah masyarakat kita ni memang susah lah nak bekerja dekat situ. Bukanlah disebabkan 3D saja, tapi disebabkan faktor gaji jugalah sebenarnya. Sebenarnya banyak je peluang pekerjaan kalau kita tengok peladangan tu. Tak adalah teruntuk kepada bercucuk tanam saja. Kalau saya nak tanya, graduan FPA ni, dia orang punya peluang pekerjaan, gaji minima standard berapa? Kalau macam saya FSKM, kita didedahkan jugalah, selain lah dia bagi tahu kalau dah grad nanti masuk contohnya software engineering, minimum kat KL 3.5 contoh. Kalau FPA macam mana pula? Dia ada exposure tak buat benda tu? Macam mana? Bergantung Dia dengan bergantung position pada- kot. Bergantung pada position. Kalau misal kata kita, contoh kita habis diploma, kita nak kerja terus ke ladang. Mungkin basic dia 2,000. 2,000. Itu untuk diploma sebagai Diploma 2,000? Okay. sebagai field supervisor. Diploma tu. Betul. Jadi yang assistant manager degree lah? Degree dia kalau untuk kerja dia tengok atas kekosongan estate. Diperlukan apa. Cuma bila ladang ni dia tak adalah khususnya pada spesifik gaji. gaji. Kadang-kadang macam kita orang pun ada dinyatakanlah exposure tu, macam contoh jadi manager. Kita akan disediakan rumah, kereta, macam ada orang gaji. Benda-benda macam tu. Itu salah satu tarikan lah untuk orang bekerja bahagian ladang. Tak, korang-korang tak kerja duit lah. Bagus Tak. tu.
Okay. Disediakan rumah, bil api air dibayar. Ya. Macam contoh, Sam Dardi, dia akan menyediakan pekerja dia rumah. Jika tiada transport kenderaan apa semua, dia akan sediakan. And then segala minyak kereta, dia punya appliance dekat rumah tu semua akan dekat fully sponsor dekat pekerja tu. So macam memang tinggal kita datang berhikmat dan gunakan hikmat kita tu kepada company dorang macam tu. So maksudnya dah masuk kerja, dah masuk company tu, rumah, bil api, kenderaan di cover. Kena cover semua. Ya. Mata duitan juga. Mudah. Betul. Itu memudahkan sebenarnya. Okey. Okay, tak apa. Tak mati. Sonok kan? Sempat lagi nak tukar rasanya ni. Sikit lagi dah. Okey. So ni soalan ni panas sikit. Bukan panas sikit lah, panas sangat. Dia ada satu kabar angin, satu hura-hura yang duk kata satu budaya dekat Fakulti Perdagangan. Ni saya sebut konteks untuk Jasin lah. Ya, betul. Baik. Untuk kampus Tak lain, ada masalah. setahu saya dekat kampus Lepak ada juga PA. betul. Tapi kita cerita ke Jasin sebab kita orang Jasin kan. Betul ke kat sana ragging? Menarik. Amani cakap dulu. Apa dia berapa? Sila. Saya cerita based on pengalaman saya. Saya sejujurnya tak minat lah ladang ni. Kita minat lebih kepada accountant. Jadi bila bapak suruh kita sambung peladangan, jadinya kita kena pergi dengan hati yang tidak reda Jadinya bila kita tak minat, Banyak lepas tu lah. kena pula ragging kan. Konon lah kena ragging. Mula-mula. Kena jadi benda-benda tu macam untuk orang yang tak minat, lepas tu kena ragging tu adalah benda yang macam sangat berat lah. Untuk saya waktu tu memang sangat berat lah. Cuma macam saya cakap, peredaran zaman, mungkin dulu ragging ni macam tu. Saya tak boleh nak membandingkan zaman saya dengan zaman dulu. Zaman dulu lagi teruk. Kita tak guna pakai ragging, kita guna latihan fizikal. Latihan fizikal. Latihan fizikal. Sebab apa? Macam saya cakap, student KPPIM dengan student ladang lain. Student ladang sinergi. Dia punya, macam mana kita nak cakap? Kita punya kebersamaan dalam bonding tu sangat memang sangat rapat. dilatih daripada zaman sini lagi. Pelajar KPPIM saya tak setuju Kita boleh nampak dekat UiTM sini. Bila kita misal kata kita tanya, contoh macam saya tanya je, tunjuk je budak ni. Saya boleh tahu budak ni budak batch berapa, sainkom ke, ladang ke. Katanya kita orang benda-benda macam tu yang latihan fizikal tu bukan saja-sajalah, itu adalah untuk mendidik pelajar supaya lebih berdisiplin, supaya dia experience macam mana culture ladang tu sebenarnya. Macam dia cakap, lasak, betul. Tadi Amani kata lasak, kotor apa semua kan, 3D tadi. Memang kita didedahkan dengan kotor, baring atas tanah. Tai ayam. Tai Benda Perkara biasa dah dalam perladangan. Dengan sapi tai ayam. Ragging ni faham kita nak bagi dia disiplin lah. Betul. Dia bukan terms ragging sebenarnya. Tapi ramai orang panggil Benda tu sebagai ragging. Lagi satu, dia macam saya cakap, peredaran zaman. Kalau dulu sebelum ni pelajar mungkin dimarahi dengan menggunakan kata-kata kasar. Tapi disebabkan kita peredaran zaman, kita tak boleh nak mendidik pelajar macam tu. Kalau nak marah ke apa ke, kena menggunakan Susun perkataan ayat yang elok. supaya dia orang lebih faham. Supaya dia orang tidak salah. Tak ada dah maki-maki apa semua, tak ada. Cuma lebih kepada latihan fizikal, mendidik pelajar saja. Macam tu. Kadang orang kata, kotor lah perkataan ni. Dah jadi isu. Betul. Kena pula sekarang ni kita tahulah benda-benda viral senang. Ya, betul. Okey, itu saya faham. Itu saya faham. Okey. Senang nak viral. Cuma waktu korang tak kisahlah apa nak benda ragging ke, latihan fizikal atau pulang lah nak sebut apa, sebut lah. Tapi macam mana korang nak tahu korang buat tu sekadar cukup makan atau dah melampau? Macam mana korang nak elakkan daripada melampau? Dia melampau tu yang bahaya sikit. Oh ya, betul. Dia pengalaman saya lah sebagai sebelum jadi pelatih eksekutif lah. Saya dengar sebelum pelatih eksekutif tu apa? Dia tak tahu kan. okeylah. Terus. Pelatih eksekutif ni salah satu organisasi yang fakulti buat untuk memudahkan pensyarah tak perlulah lecturer tak perlulah lecturer turun hari-hari. So kita orang sebagai pelatih eksekutif, kita orang yang ambil alih untuk memudahkan lecturer, pantau budak-budak
semester 1 lah biasa tiap-tiap hari tu orang ladang, betul tak? Pandangan saya lah pula, Planters Executive ni dia macam macam yang Amani kata, dia memang supervisor. Tapi kita nak boleh bergantung sepenuhnya kepada lecturer. Sebab lecturer sendiri pun dia ada keluarga. Tapi dalam masa yang sama, Planters Executive tu sendiri dia boleh develop dia orang punya skill untuk mengurus pelajar-pelajar ni ketika berada di ladang. Itu kira benefit kepada dia orang. Macam tu. Ya, soalan tadi apa tadi? Tak menjawab lagi soalan tadi. Dah, soalan. Oh, dah cukup dah. Sudah tadi. Saya cukup faham dah. Okey. Jadi sebab tadi dah cakap kan, sebab benda ni lasak, danger dia dirty, difficult. So ada 3D, memang benda tu kerja-kerja lasak. Biasa kerja lasak kita dengar lelaki kan. Tapi ni saya nak tanya yang Sabah tu lah dia rasa sesuai ke kalau perempuan nak cuburi bidang peladangan ni? Okay, kalau kita tengok dekat bidang peladangan sendiri, genderism tu memang ada dan mindset orang sekarang pun akan still beranggapan yang perladangan tidak sesuai untuk perempuan. Tetapi mereka kena ingat dalam peladangan ni tidak sepenuhnya apa orang kata outside dengan inside side orang kata kan. Dia lebih kepada masuk ke dalam, macam mana mau cakap apa? Dia lebih kepada peladangan ni kita ada dua bahagian. Satu kita keluar site, satu lagi kita dekat dalam. Bila office lah, secara senangnya orang faham lah. And then tidak. Jadi macam kita boleh balancekan benda tu sebenarnya, dan kita tak maulah kalau mindset orang yang perempuan tak boleh masuk ladang tu, tapi ada aja perempuan. Sebagai contohnya, teknologi Siti Zuhairah Abdullah, dia merupakan pegawai pertanian pertama wanita yang berjaya menjadi pegawai pertanian dekat estate management sekarang. Jadi situ kita dapat membuktikan yang tidaklah lelaki saja yang berkebolehan dalam bidang perladangan lah. Baik. Okey, jadi sekarang pun dah bulan 12. Tak lama lagi SPM akan habis. SPM dah nak habis dah pun kan. Okay, betul. Jadi untuk korang lah, bagi korang ni, macam mana nak galakkan pelajar untuk lebih mencuburi bidang peladangan? Sebab bidang degree, diploma ni banyak luas. Ada medik lah, ada bioscience, bioteknologi, microbiology, architecture, apa-apa je lah. Tapi untuk korang macam mana nak hasut student? Okay. Tak ada hasut, sorry. Hasut tu adalah perkataan yang keras. SPM lah. Nak tarik minat pelajar untuk mencuburi bidang peladangan. Korang rasa macam mana? Okey, bagi saya lah, saya tak boleh nak mengidakkan benda tu sebab saya SMBT pun kita boleh nampak kita punya pelajar dulu student FPA tu terlampau ramai yang nak masuk dalam fakulti kita. Tapi sekarang KPPIM yang bertambah. Kini memang majoriti sekarang student KPPIM. Cumanya kalau kita as student nak menghasut pelajar tu, saya rasa bagi saya lah, kami tidak mampu. Sebab saya rasa itu adalah benda yang kerajaan perlu lakukan. Sebab stigma masyarakat tu perlu ubah dulu. Kalau stigma masyarakat yang menyatakan peladangan ni tak penting untuk negara kita, tu pun akan mengkaitkanlah peratusan pelajar untuk masuk ke fakulti kita. Sebab rata-rata sekarang orang tak ada nak fikir nak jadi manager ladang, tak ada. Betul. Mostly benda-benda macam tu unless kalau dia nak peneroka. Nak peneroka. Usually student nak jadi accountant, doktor, lawyer dan sebagainya lah. Daripada dasar tu saya rasa daripada kerajaan lah perlu tukar dan menyatakan bahawa kita punya peladangan tu adalah amat penting untuk dijaga daripada sekarang lah. Ya, betul. Pandangan saya pula, kalau nak tarik minat budak lepas SPM untuk masuk kos ladang, memang susah lah. Kita perlu, kerajaan perlu dedahkan berkaitan dengan ladang, nak tarik minat budak lepasan SPM. So kita tak boleh buat apa-apa, kita just boleh suarakan dekat parlimen ke, betul tak? Kita boleh suarakan kat parlimen. Macam mudah katanya macam isu beras sekarang. Ya, betul. Isu beras sekarang sebab kita sebelum ni kita terlampau bergantung dengan ekspor luar. Isu beras. So kalau tak ada, betul. Dia dah main politik dah ni. Tidaklah. Kita boleh nampak lah situasi sekarang. Kita lah. Apa-apa pun peladangan kita kena kukuh lah supaya tak terlampau bergantung dengan luar. Mungkin daripada Syeki. Okay, kalau dari pendapat saya sendiri pula, memandangkan mereka ni lepasan daripada sekolah menengah kan. Jadi tidak salah jika guru-guru yang berada di sekolah menengah itu memberikan pendedahan awal kepada mereka supaya pelajar yang akan lepas SPM ni tahu, peladangan sebelum sama belajar, ada bidang perladangan dan
apa kebaikan berada di dalam bidang peladangan ini, lepas tu apa yang akan memberikan kebaikan kepada ekonomi negara pada masa akan datang nanti juga. Tapi sekarang pun macam saya boleh tahulah, dekat sekolah saya pun baru masuk bahagian pertanian. Kat situ salah satu penambahbaikan daripada kerajaan masukkan silibus pertanian. So ada student yang akan Dekat sekolah? minat. Dekat sekolah. Dah ada dah. Ah, Sekolah mana tu? saya sekolah dekat Johor. Ya, mana apa nama sekolah? Mana tak boleh dirahsiakan lah. Kenapa pula? Tapi memang sekarang silibus memang ada bahagian pertanian. Kena lah situ. Kan macam saya daripada lepasan science stream orang kata. Memang belajar fizik, kimia, bio, admit. Jadi macam bila sambung belajar dekat diploma pun, fizik, kimia, bio ni akan tetap diguna pakai. Jadi macam benda tu kira benefit kepada saya, tapi untuk pelajar yang bukan background science stream pula, dia orang still boleh ambil peladangan ni sebab masa diploma nanti dia ada mereka akan belajar juga pasal chemistry, biologi ni semua macam tu. Jadi daripada soalan-soalan tu, naklah tanya-tanya. Inilah kita pun dah sampai penghujung podcast kita pada hari ni. Penat ambil penat. Ngantuk Penat Okeylah. Sebelum kita tutup kasih habis, saya nak tanyalah. Untuk korang semua lah. Kalau saya minta describe diri sendiri menggunakan 3 perkataan sahaja, macam mana korang nak describe? Boleh dengan sana dulu. Boleh lah. Terpulang. Kalau dari saya, 3 words to describe myself. I'm very particular, I'm very strict, and then I'm very independent. Nak kena elaborate ke tak? Sikit lah. Kalau pasal particular ni, saya memang sangat teliti bila buat kerja. Macam saya memerlukan panduan untuk membuat sesuatu benda tu. Sebab kita perlukan arahan daripada orang supaya apabila kita buat satu kerja tu, kita buat dengan jelas dia punya halat tu. Tidaklah kita buat kerja 2 kali. Cuma kalau strict tu pula, macam biasa saya anak sulung, biasalah. And then jauh tak tu merantau sampai ke sini. orang kata tulang belakang keluarga lah kan. Dan itulah. Kalau saya sekarang 3 perkataan 3 untuk perkataan. describe diri. Senang mana ada sukan, kat situ ada saya. Itu dah lebih daripada 3. Tak apalah. Boleh. Oh, sebab atlet kan. Main bola baling kan dulu kan? Ya betul. Betul. Macam-macam sukan saya main. Okey. Bukan satu je lah. Bukan satu. Okey. Mana ada sukan tu saya. Baik. Apa ni? Saya mudah je, saya tengok muka saya pun boleh tahulah saya seorang yang manis sebenarnya. Manis. Manis. Lepas tu saya mudah terhibur dan Manis. dan seorang yang bertanggungjawab lah, suka explore bertanggungjawab. Saya punya tak nak tahu. Tak Okey dah. Tak Boleh juga. Tak apa. Saya dekat tu tak nak. Okey, jadi itu saja daripada saya dan daripada mereka lah, daripada saya dan daripada mereka. Kami daripada Jasin, kita tamatkan podcast kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and we end our podcast in 3, 2, 1.